Okey, terima kasih Tuan Moderator. Selamat pagi semua. Okey, selamat pagi semua. Saya Uwi ataupun nama penuh Uwi Peggy. Saya adalah nutritionist di Klinik Kesihatan Kuala Perlis. So untuk pagi ni saya ingin sharekan bersama dengan anda untuk panduan pemakanan ibu hamil. Sebab tadi kita dah dengar daripada Cik Ajla berkenaan dengan berat badan ibu sebelum hamil, tentang lepas tu daripada Dr. Faiz berkenaan dengan risiko-risiko untuk kenaikan berat badan. Dia tak naik. Oh, benda yang kat sini. Pakai earphone lagi okey. Tak ada satu mana? Dengar tapi dia berbeza lah dengan suara tadi tu. Oi. Selamat pagi, maaf boleh dengarkan semua? Kalau dengar boleh angkat good sikit kah bagi saya? Nanti kan cakap short sikit ni. Dengar. Okey dah, dia ada yang reply. Okey. Jadi maaflah tadi masalah teknikal. Jadi sekarang saya perkenalkan diri balik lah kalau macam tadi yang tak dengar tu. Jadi tentang jadi untuk bagi saya akan bagikan untuk panduan pemakanan ibu hamil lah, bagaimana untuk dapatkan apakah pemakanan yang perlu dimakan semasa kehamilan inilah untuk mendapatkan berat badan yang okey. Jadi untuk daripada tadi Dr. Faiz dah share apa ni untuk kenaikan berat badan ni akan naik pada bahagian mana? Untuk macam breast ke baby semua tu lah. Okey, jadi untuk pemakanan sini biasanya untuk ibu hamil semasa hamil kita akan masuk laju. Jadi ada transition. Stop. Apa dia? Transition animation. Jadi animation. Teruskan dalam review. Tak dengar pula. Jadi macam ada transition animation. Macam mana? Tak apa biasa kot. Teruskan sebab dia jadi laju. Okey dia kot. Macam ni lah. Boleh. Jadi lampu tak hilang tadi. Tadi lampu ni. Ambil lampu. Dengar kot. Ada dengar? Okey, jadi pemakanan semasa kehamilan. Jadi kalau semasa hamil untuk ni kita akan sarankan ibu untuk trimester pertama iaitu 1 hingga 12 minggu anda akan mula ambil untuk sarapan, makan tengah hari, makan malam dan juga untuk minum pagi lah, tambahan pada minum pagi. Jadi pada untuk macam yang pertama trimester pertama anda tambah 80 kalori. Jadi apabila masuk pada trimester kedua iaitu pada 13 hingga 28 minggu kita akan sarankan dalam kenaikan berat badan kenaikan kalori dalam 280 kalori dengan tambahan minum pagi dan minum petang. Untuk yang semasa bila sampai ke trimester ketiga anda disarankan untuk mengambil dalam tambahan kalori lebih kurang 470
tambahan minum pagi, minum petang dan juga minum malam. Okey, kalau anda pernah tengok pinggan suku-suku separuh, pernah tengok yang suku-suku separuh ini merupakan panduan yang daripada klinik daripada Kementerian Kesihatan lah berkenaan dengan cara pengambilan bahan makanan. So daripada sini macam mana kita nak tengok macam mana untuk merancang pinggan suku-suku separuh adalah kita yang pertama kalau isikan daripada karbohidrat lah, daripada karbohidrat nasi ke ataupun macam anda punya mi ni adalah suku daripada situ, dan juga anda disarankan juga untuk ambil macam seperti ikan ke, daging ke, ayam ke, ni adalah suku daripada pinggan anda juga. Dan separuh daripada pinggan makanan yang anda makan ni perlulah diisi dengan pinggan daripada sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Dan juga tidak dilupakan juga untuk mengambil 1 gelas minuman kosong yang dalam lebih kurang 250 ml untuk hidangan anda. So anda boleh lihat di sini terdapatnya ini contoh hidangan nasi berserta lauk yang kita sarankan untuk pengambilan makan tengah hari dan juga makan malam. Okey, dan puan-puan pernah nampak tak ni untuk piramid makanan yang terbaru ini merupakan piramid makanan Malaysia 2020 lah. Daripada anda akan nampak terdapat perubahan sedikit daripada segi piramid makanan Malaysia 2020, yang mana kalau dulu dia punya yang paling bawah punya aras ni adalah karbohidrat, tapi kali ni kita telah ubahkan kepada sayur-sayuran dan juga buah-buahan yang berada di aras yang paling bawah. Namun walaupun ni kita sarankan separuh daripada sayur-sayuran dan buah-buahan, kita masih lagi perlu ambil benda daripada bijirin untuk sebagai sumber tenaga utama. Okey. Untuk kemudian kita juga, ibu juga semasa kehamilan kita sarankan untuk mengambil susu, produk tenusu sekurang-kurangnya macam 2 kali sehari untuk susu, dan juga okey, kemudian juga daripada ikan protein semua tu akan dijadikan saranan jugalah. Okey, kita hadkan pengambilan lemak, minyak, gula dan garam pengambilan ni. Sebab macam untuk lebih daripada lemak ke garam, gula semua tu akan meningkatkan lagi risiko kepada ibu semasa kehamilan lah. Okey, saranan untuk saiz satu sajian untuk makanan untuk kita. Okey, sajian untuk biasanya untuk macam nasi dan bijirin lain ni, kalau untuk macam nasi biasanya kita sarankan untuk sajian adalah dalam 2 senduk nasi, ataupun kalau anda tak rasa nak makan nasi sebab ibu ni semasa hamil dia punya selera macam-macam. Kadang-kadang tak rasa nak makan nasi. So kalau macam ibu tak rasa nak makan nasi, ibu boleh pilih kepada bubur. Dalam bubur ni anda boleh ambil 2 cawan bubur untuk sekali makan, ataupun kadang-kadang nak ambil sebagai minum petang ke ataupun minum pagi, anda boleh pilih sebab biskut kering ke dalam lebih kurang 6 keping. Untuk kentang lebih kurang 2 biji. Untuk mi ataupun kuih tiaw ke semua tu boleh ambil dalam 2 senduk. Untuk capati lebih kurang 1 keping. Bijirin 1 cawan dan juga roti ni adalah dalam 2 keping. Okey, untuk buah-buahan pula anda boleh mengambil macam kalau jenis yang buah-buah seperti apple ke lime semua tu, anda punya satu sajian adalah lebih kurang 1 biji lah. Iaitu macam kalau saiz sajian tu anda boleh gunakan panduan macam 1 penumbuk anda. Okey, 1 penumbuk anda ni boleh menjadi sebagai sajian yang anda perlu ambil. Okey, untuk macam buah-buahan yang boleh dipotong seperti macam tembikai ke, betik semua ni. Jadi kita punya saranan anda boleh gunakan sudu makan tu, panjang sudu makan tersebut merupakan satu sajian anda lah, satu sajian untuk potongan buah-buahan. Dan kalau nak tahu besar mana potongan buah tu, dia boleh gunakan anggaran seperti dua anda punya jari tu, 2 jari, ataupun macam daripada sudu makan tu adalah macam yang kepala di atas tu lah, menunjukkan keluasan besar mana buah potongan anda. Okey, kalau macam untuk jambu batu ke ataupun macam buah naga yang macam agak besar begitu, jadi anda punya satu sajian adalah dalam setengah biji lah. Pisang emas dalam 2 biji.
Okey, dalam mangga 1 biji. Okey, untuk anggur 8 biji lah kalau macam dia agak kecil. Kalau macam yang agak besar, setengah anggur macam besar sikit, anda boleh ambil dalam 6 biji lah. Okey, untuk kismis lebih kurang 1 sudu makan. Untuk sayur-sayuran pula yang telah dimasak adalah dalam 1 sendok. Kalau macam anda pergi beli di kedai makan kan contoh, sebab dia tak ada sediakan cawan semua, kalau untuk gunakan sendok semasa yang anda ambil tu, so 1 sendok sayuran yang anda ambil tu merupakan antara satu saja yang disarankan. Kalau anda nak ambil lebih pun boleh juga, lagi bagus. 1 sendok sayuran buah-buahan yang jenis buah atau yang jenis berakar pun adalah 1 sendok juga. Bagi kalau macam ambil ulam-ulaman yang jenis yang berdaun macam tu adalah lebih kurang 1 cawan lah. Okey, untuk saiz sajian bagi susu dan tenusu pula. Okey, untuk 1 gelas susu tu adalah lebih kurang 250 ml adalah satu sajian anda, dan juga susu disarankan ambil lebih kurang macam 2 kali sehari untuk ni. Anda boleh pilih juga kalau macam ibu rasa tak sukalah minum susu, jadi anda boleh pilih kepada yogurt. Yogurt pun boleh jadi sebagai salah satu sumber kalsium kepada anda semasa mengandung ni juga. Ibu boleh juga pilih keju. Macam mungkin masa letak pada anda punya roti ke sebagai breakfast anda, 1 keping keju. Untuk kalau yang ibu yang bancuh susu, anda boleh gunakan susu tepungnya macam 4 sudu makan lah untuk 1 hidangan. Okey, untuk daripada protein yang sangat penting untuk macam ibu, sebab dia juga merupakan salah satu daripada sumber kepada zat besi kepada ibu jugalah, untuk memastikan tak ada berlakunya masalah anemia semasa kehamilan. Jadi untuk anemia ni akan kawan saya yang next, dia akan presenter yang next, dia akan bagi tahulah tentang ni untuk yang masalah anemia ni ya. Okey, untuk kalau macam ibu tak rasa nak makan daging ataupun macam tak boleh makan daging, so anda boleh pilih juga kepada telur. Jadi kalau telur ni biasanya kita sarankan 2 biji lah. 2 biji telur ayam tu adalah bersamaan dengan lebih kurang protein dia adalah dalam 2 ketul daging lah. Okey, untuk 1 ekor ikan, okey, 1 ekor saiz ikan sederhana. So kalau macam ikan anda boleh, kalau macam letak pada pinggan tersebut, dia akan daripada hujung kepala dia kepada hujung sinilah ekor dia tu merupakan 1 ekor ikan yang kita kata sebagai saiz sederhana untuk satu sajian anda. Anda juga, ibu juga boleh pilih kalau macam untuk nak ambil peha ayam, 1 keping ayam, 2 keping tempe, ataupun 2 keping tauhu lah. Bagi ibu yang mungkin vegetarian, dia boleh pilih kepada sumber soya. Okey, untuk ni ibu hamil juga perlu pastikan anda perlu makan mengikut masa. Kenapa kita kena makan ikut masa? Sebab kalau kita makan langkah masa, contohlah kita tak nak makan lah pada pukul minum pagi, kita tak nak makan. Contoh kita rasa macam sebab nak kawal daripada kenaikan berat badan, so kita hanya ambil sarapan, terus tak makan langsung, teruslah sampai pukul 3 petang baru nak makan. Jadi kalau macam tu, kita takut nanti ibu bila dah lapar sangat, jadi ibu akan makan lebih daripada porsi yang disarankan pula. Jadi sarana waktu kita adalah kalau untuk sarapan yang elok adalah 7 sampai pukul 8.30 pagi, sebab waktu itu adalah penyerapan yang paling tinggi lah untuk dalam badan kita. Minum pagi adalah pukul 10 hingga 10.30. So biasa minum pagi kita tak ambil nasi lah, kita ambil yang macam ringan sikit sebab sini adalah dia punya pencernaan dan juga penyerapan yang paling lemah. Makan tengah hari antara pukul 12 hingga pukul 2, minum petang 4.30 hingga 5.30, makan malam 6.30 hingga 8.30. Dan juga kalau macam ibu yang dah sampai kepada third trimester, anda boleh mula ambil minum malam dalam lebih kurang kita sarankan pukul 10 hingga pukul 10.30 malam. Okey, ini merupakan contoh sukatan makanan bagi hidangan utama dan snack untuk ibu mengandung. Jadi contoh di sini kalau macam set utama, hidangan utama, contoh untuk masa makan sarapan ke ataupun makan tengah hari ataupun makan malam, kalau di sini anda ambil 2 sendok nasi sebab itu adalah satu sajian untuk karbohidrat anda, iaitu sumber tenaga anda. Okey, untuk daripada segi protein pula, kita kalau macam di sini kita sarankan setengah ketul paha ayam sebab dia nak ambil
sambal kerang. Okey, dia nak makan 2 jenis protein. Okey, jadi dia nak makan juga. Jadi apabila ayam tu dia akan jadi setengah ketul saja sebab nak tambah lagi dengan 1 sudu makan sambal kerang. Barulah dia akan jadi 1 portion lah. Okey, untuk macam ni untuk sayuran pula 2 sudu makan untuk bayam goreng dan juga 2 sudu makan lobak merah. Jadi sebab dia ada yang jenis daripada sumber buah punya sayuran dan juga sumber daun. Dan juga setengah potong tembikai dan juga 1 gelas air kosong. So untuk ni merupakan gabungan ini semua lebih kuranglah anda boleh dapat kalori lebih kurang 400 hingga 500 kilokalori untuk satu set bahan makanan tersebut yang nasi semua tu. Okey, kemudian untuk contoh bagi satu set minum pagi atau petang anda boleh ambil 1 keping roti yang macam roti bakar, anda sapukan sedikit jam. Okey, anda add on pula dengan setengah potong betik. Okey, sebab kita perlukan buah-buahan juga. Okey, jadi di sini ibu tersebut boleh juga ambil 1 cawan susu bercoklat. Tak semestinya hanya wajib ambil susu yang putih lah. Kalau macam setengah ibu dia tak suka lah rasa yang macam putih tu ataupun macam tak sedap sangat kan bau dia setengah tu. Jadi dia boleh pilih kepada cawan yang susu bercoklat pun boleh dan anda boleh tambah dengan 1 gelas air kosong lah. Okey, contoh menu sehari. Ini merupakan contoh menu sehari untuk ibu mengandung lah. Okey, untuk sarapan. Okey, untuk sarapan di sini ditunjukkan 1 biji telur hancur bersama dengan tomato lah. Kalau macam untuk kreatif sikit kan, selain daripada kita buat telur biasa, telur mata macam tu saja kan. So anda boleh buat telur hancur, kita campur dengan tomato. Jadi di sini kita dah dapatlah buah-buahan. Okey, jadi tomato atau sayur-sayuran, sorry ya. Okey, kemudian kita campur pula 2 sudu makan kentang dilecek. Ada juga dengan 2 sudu makan kacang panggang, 2 keping roti. So ini boleh dan juga 1 gelas susu lah. Okay, dalam anggaran kalori untuk sini adalah antara 500 hingga 600 kilokalori. Untuk minum pagi pula, mungkin ibu rasa macam nak ambil di sini kita cadangkan seperti bubur gandum dan juga 1 gelas jus oren yang diambil lah di sini. Okay, untuk makan tengah hari 2,5 sendok nasi. Ini adalah bagi ibu yang macam ambil dalam 1,900 hingga 2,400 kalori lah. Okey, 1 mangkuk sup ikan mengandungi isi ikan, telur dan juga sayur. Kat sini 4 sudu makan, kubis, tumis dan cendawan, 1 potong betik dan 1 gelas air kosong di sini. So sini pun sama juga. Anda kalori sini antara 500 hingga 600. Untuk yang minum petang anda boleh pilih macam nak rasa tak nak sebab tadi dah minum susu, jadi nak tukar tak nak dah minum susu, nak tukar kepada yogurt pun boleh. So anda boleh ambil 1 bekas yogurt, 1 keping pizza mini kat sini. Pizza boleh makan juga jangan risau kata nanti makan pizza badan tak anggun tak kalau anda mengikut portion masih lagi akan dapat berat badan, kenaikan berat badan yang anggun lah. Okey, dan juga 1 gelas air kosong. Okay, untuk di sini makan malam yang dicadang contoh adalah 1 biji sangkis di sini, 1 ekor ikan cencaru goreng sambal, 4 sudu makan kacang buncis tumis air, ada tambah lobak merah, ada tambah tahu. Jadi maksudnya sini dia dapat ke kacang lagi. Sebab tadi dah ada sayuran hijau dan sayuran kuning kan. So malam boleh tukar kepada ke kacang. Jadi maksudnya dalam 1 hari tu anda memenuhilah yang seperti salanan daripada piramid makanan kita. Untuk minum malam pula anda boleh pilih kepada macam 1 keping kek pisang dan juga 1 gelas susu. Okay. Okey, panduan sini lagi. Okey, snack yang kita sarankan. Biasanya anda boleh ambil macam sandwich daging tambah dengan sayur ke, di mana di sini sandwich daging tambah sayur ni akan anda dapatlah macam karbohidrat, daripada protein, sumber sayur-sayuran pun akan dapat. Tahu sumbat ke pun boleh juga, kacang kuda rebus ataupun salad tambah dengan sedikit ayam cincang. So untuk pastikan bahan makanan yang anda makan tu adalah seimbang. Contoh snack yang kita tak sarankan, kalau boleh elakkanlah daripada mengambil banyak sangat makanan segera ataupun yang telah diproses, kek-kek ataupun pastry manis yang mana kita nampak hanya lebih kepada macam lemak ataupun gula sahaja, biskut yang manis-manis yang berkrim begitu, ataupun minuman tinggi gula dan juga kafein lah seperti macam air air bergas ke, teh ke semua itulah.
Okay, kita galakkan juga ibu semasa mengandung kurangkan makanan ataupun minuman segera yang manis, masin, berkafein seperti teh dan kopi, sebab kalau boleh kita nak elakkan daripada berlakunya ibu semasa mengandung ni mengalami masalah anemia juga ya. Okey, kalau boleh kita pelbagaikan bahan makanan kita seperti ambil daripada bijirin, pastikan bijirin-bijirin diambil sebagai sumber tenaga utama kita, sayuran dan buah-buahan sebagai sumber mineral dan vitamin untuk kita, dan juga protein dan tenusu untuk dapatkan protein, kalsium semualah sepanjang kehamilan ni. Okey, sekian, terima kasih. Saya harap maaf juga atas masalah teknikal tadi. Saya serahkan semula kepada tuan moderator. Okay, terima kasih Cik V ya. Tunggu, ada 2 soalan untuk Cik V ni ya. Okay, soalan yang pertama ni macam kat Perlis ni kan banyak orang jual laksa kan. Tapi kalau macam kita tak makan nasi waktu tengah hari, tapi dia makan laksa je. Laksa dengan udang ke, laksa dengan kodok ke. Boleh tak Cik V? Okey, terima kasih kepada soalan tu. Cik Faizal, okey, kalau maksudnya sebab kan semasa mengandung kita tak boleh expect kata macam setengah orang tu dia akan nak makan nasi semua. Kalau kawasan ni setengah orang dia akan suka makan laksa tu tambah kicap. So tak payah lagi tambah kicap sebab dah dalam laksa tu dah cukup masin semua, cukup sedap. Berkaitan dengan tips untuk cegah anemia ketika hamil. Jadi saya persilakan Cik Izzati untuk berkongsi dengan kita pada pagi ni. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Nur Izzati Ibrahim, nutritionist di Klinik Kesihatan Simpang 4. So topik saya adalah yang bertajuk tips cegah anemia ketika hamil. Tapi sebelum tu kita kena berkenalan dululah dengan anemia. Anemia ni apa? Apa tu anemia? Anemia adalah satu keadaan di mana kepekatan hemoglobin dalam sel darah merah kita rendah. So kalau dekat Perlis ni, kalau dekat klinik kesihatan biasanya bila kita kata 11, bawah 11 tu adalah rendah lah. Kalau puan-puan nak bayangkan macam mana lebih kurang dalam gambaran yang dekat bawah dekat slide saya ni lah. Kalau normal dia ada banyak dan kepekatan dia tu lebih banyak. Kalau anemia ni dia kurang lah. Dan juga kepekatan dia adalah kurang. So bahaya tak anemia waktu mengandung ni? Dia sangat bahaya sebab anemia ni dia boleh menjejaskan fungsi darah. Darah ni dia ada macam-macam fungsi dia. Antara dia satu, dia bawa oksigen, dia bawa zat makanan. Puan-puan dan puan-puan kena ingat lah, oksigen dan makanan ni adalah benda yang sangat penting untuk hidup. Benda asas untuk hidup lah. Lepas tu elektrolit, hormon, antibody, haba ke seluruh badan. Dan dia juga bawa karbon dioksida kita dan juga bahan-bahan kumuh kita keluar daripada badan. Punca-punca anemia ada beberapa lah, antara dia nombor satu boleh jadi kurang pengambilan zat besi, asid folik ataupun B12. Zat besi, asid folik dan B12 ni dia adalah bahan binaan untuk buat darah. So kalau kita makan kurang, dia boleh jadi kurang darah lah sebab badan kita tak dapat nak menghasilkan tiga-tiga bahan ni. So kita kena ambil daripada luar. Nombor dua boleh jadi pendarahan semasa mengandung. Nombor tiga, jarak kelahiran yang terlalu jarak kehamilan yang dekat. Kiranya baby mungkin tak sampai 2 tahun lagi, baby yang latest tu ibu dah mengandung. Itu boleh menyebabkan punca anemia juga. Dan yang keempat boleh jadi ibu ada masalah kesihatan. Contoh ada macam leukemia, thalassemia, jangkitan cacing, buasir dan juga malaria. Dan ibu-ibu hamil ni kalau dekat klinik diorang kata ibu ada anemia, ibu-ibu kena try untuk cari apa punca ibu dapat anemia. Supaya bila kita dah dapat dah kita punya punca, kita boleh work dengan kita punya punca tu lah nak atasi anemia tu.
So simptom-simptom anemia antara dia adalah lesu, letih lesu, susah bernafas, rambut mudah putus, rasa macam pening nak pitam, pucat, berdebar-debar dan juga boleh jadi kuku rapuh lah. Komplikasi anemia kita bahagikan kepada dua lah, satu kepada ibu mengandung, satu kepada bayi dalam kandungan. Antara kesan dia kepada ibu mengandung adalah kita takut ibu satu keguguran ataupun dia mengalami kematian janin lah dalam kandungan. Nombor dua boleh jadi bersalin awal. Bila bersalin awal ni baby tu mungkin dia punya organ dalaman tak terbentuk habis lagi, dia kecil lagi. Yang ni lah yang kita nak elak ya. Lepas tu nombor tiga boleh jadi mudah mendapat jangkitan dan last sekali mungkin ada risiko untuk tumpah darah lah semasa bersalin. Kalau kepada baby pula, nombor satu kita takut lahir tak cukup bulan, baby pramatang, mungkin nanti dia nak kena masuk nak kena stay lama sikit dekat hospital, yang inilah yang kita nak elak. Nombor dua, baby lahir dengan berat yang kurang, iaitu kurang daripada 2.5 kilo. Nombor tiga, anak lemas semasa lahir. Dan nombor empat, kita nak elak baby pertumbuhan bayi terbantut. Sebab tak dapat sumber makanan yang cukup, baby boleh terbantut lah juga. Sebab tu antara fungsi-fungsi darah lah. So ni adalah keperluan anemia sepanjang kehidupan wanita. Kalau puan-puan perasan waktu mengandung ni dia lebih kurang dalam 100 mg sehari lah. Okay. Untuk tips-tips mengelak anemia semasa mengandung ni kita bahagikan kepada 5 lah. Saya akan go through satu-satu ni nanti. So antara tips dia, nombor satu, kita kena amalkan pemakanan seimbang semasa mengandung. Nombor dua, ibu ambil pil hematinib mengikut saranan doktor. Nombor tiga, ambil makanan tinggi zat besi, asid folik dan juga B12. Nombor empat, tingkatkan pengambilan sumber vitamin C. Dan nombor lima adalah elak makanan dan minuman yang menghalang penyerapan zat besi. So kita pergi kepada poin yang pertama, iaitu makan makanan seimbang semasa mengandung. Okay. Kawan saya tadi, Cik V sudah cerita dah juga, kita nak makan, kita ikut piramid makanan Malaysia 2020 yang terkini. Dan dinasihatkan untuk puan-puan juga makan ikut pinggan sihat Malaysia lah yang ada suku-suku separuh tadi. Supaya kita lengkap lah, kita punya ada karbohidrat, kita ada protein, kita ada sayur dan buah kita. Dan disarankan untuk ibu-ibu supaya try untuk dapatkan makanan berat yang ada lengkap suku-suku separuh tu dalam 3 waktu makan utama. Sarapan, makan tengah hari, makan malam. Sebab kalau puan perasan, biasanya bila kita makan berat ni, waktu makan berat tu kita boleh jadi ada banyak zat besi dekat situ. Sebab dekat protein dengan dekat sayur-sayuran dia ada zat besi jugalah dekat situ. So bila kita makan sekali saja makan berat satu hari, so senang untuk kita dapat kurang darah lah. So kalau boleh upkan 2 ke 3 kali satu hari. Untuk poin yang nombor 2, ambil pil hematinib mengikut saranan doktor. Pil hematinib ni adalah pil untuk ubat tambah darah lah. So biasanya puan-puan boleh ambil waktu perut kosong. Kalau tak dapat ambil waktu perut kosong, ambil 1 jam sebelum makan ataupun 2 jam selepas makan lah. Dan pil hematinib ni boleh diambil dengan air kosong. Kalau nak penyerapan dia lagi bagus, boleh ambil dengan air perahan limau dan jus buah lah ataupun jus buah. Sebab kandungan vitamin C dalam air perahan limau dan jus buah tu boleh meningkatkan penyerapan zat besi. Yang nombor 3, kita kena ambil makanan yang tinggi zat besi, asid folik dan juga B12. Sebab 3 zat ni lah yang akan membantu untuk pembentukan sel darah merah dalam mencegah anemia. So keperluan zat besi untuk ibu mengandung adalah dalam 100 mg, kalau asid folik 600 mikrogram, kalau B12 dalam 4.5 mikrogram. Tapi kalau puan-puan nak tahu, bukan semua makanan ni dia tinggi zat besi. So sebab tu bila kita dah tahu dah kita kurang zat besi ke disebabkan asid folik ke B12 kita yang kurang anemia, yang menyebabkan kita punya anemia, kita kena tahu makanan mana yang tinggi zat-zat yang ni. So ni adalah sumber-sumber makanan tinggi zat besi lah untuk daging, ikan dan juga telur. So kumpulan ni dia daripada kumpulan sumber haiwan. Sumber haiwan ni kita panggil heme iron lah. Heme iron ni dia bagus lagi untuk dia punya penyerapan dia lagi tinggi lah berbanding dengan bukan heme iron. Contoh-contoh dia adalah hati ayam, kerang, paru-paru lembu, lala, tauhu, ikan cencaru, daging lembu, ikan bilis, telur ayam, telur puyuh, ikan kembung, ikan tenggiri pun ada juga.
Kalau dekat sayur-sayuran pun ada juga, dia kategori non-heme iron, macam sayur maman, pucuk paku, kangkung, peria, pegaga gajah, kacang buncis, bayam merah, seleri, bendi, tauge, kailan dan juga jantung pisang pun ada juga. Untuk sumber-sumber ke kacang, kita ada kacang kuda, kita ada kacang hijau, kacang dal dan juga kacang tanah. Kalau puan perasan kacang kuda ni dia punya kandungan zat besi dia agak tinggi lah, untuk setengah cawan dia ada 12.8. Dan ke kacang ni dia satu bagus dia sumber protein dan dia murah. Ramai kita mampu belilah untuk kacang ni. Cuma kita rakyat Malaysia ni kurang sikit lah nak makan ke kacang berbanding dengan komuniti India. India dia sukalah memperbagikan kacang dal lah. Kalau buah-buahan kat kedondong, ciku, rambutan dan peach pun ada juga. So untuk tips dia waktu kita makan makanan yang non-heme iron ni, contoh dia macam kita makan sayur lah kan. Puan-puan boleh gabungkan sekali dengan yang heme iron ni sikit. Mungkin kita letak, kita masak sayur, kita letak sikit dalam, kita letak sikit kerang ke. Bila kita gabung heme iron dan non-heme iron ni, dia punya penyerapan dia lagi bagus lah. Yang kedua, makanan yang ada asid folik, yang tinggi asid folik. Antara dia adalah beras perang, bijirin sarapan pagi, bayam. Bijirin sarapan pagi ni yang diperkaya lah selalunya, boleh baca. Lepas tu bayam, brokoli, asparagus, kacang panggang, air kacang soya, betik, durian Belanda, buah oren dan juga ciku lah. Dan B12 kita ada bijiri yang diperkaya, lala, daging lembu, hati kambing, hati ayam, udang, telur, tauhu, yogurt, susu skim dan juga keju. So puan-puan boleh try untuk tambahkan makanan-makanan ni semua dalam diet harian puan lah. So tips yang keempat adalah meningkatkan pengambilan sumber vitamin C. So vitamin C ni fungsi dia meningkatkan penyerapan zat besi. Ibu mengandung sebenarnya dia tak perlu banyak, dalam 80 mg sehari pun dah cukup dah untuk memenuhi dia punya keperluan vitamin C. So ni adalah antara makanan yang tinggi vitamin C, antara dia adalah jambu batu, betik, limau manis, limau mandarin, mempelam, temikai susu, nenas, belimbing manis dan juga buah kiwi lah. Untuk yang vitamin C ni puan-puan boleh makan selain daripada yang buah-buah ni, macam kita perah air perahan limau dalam kita punya air kosong. Waktu kita makan benda yang tinggi zat besi, contoh kita makan ubat ke ataupun kita makan makanan berat, kita perah air limau, kita perah limau pun okey dah, ataupun kita makan dengan air jus ke waktu kita makan berat tu pun boleh meningkatkan penyerapan zat besi lah. Ataupun kalau kita ada makan sambal tu kita perah sikit dengan air limau. Oh lupa, untuk makanan sumber vitamin C ni pun kita ada dekat sayur juga sikit, dekat cengkung manis, dekat kailan, sawi, bayam, kangkung dan ulam raja pun ada juga. Okay, poin yang kelima adalah elak makan dan minuman yang menghalang penyerapan zat besi. Makanan ni dia, contoh dia nombor satu, kita teh, kopi, koko dan minuman coklat. Dia mengandungi tannin. Tannin ni boleh menghalang penyerapan zat besi. Soya, hasil soya, susu, produk tenusu dan juga suplemen kalsium pun boleh menghalang penyerapan zat besi disebabkan oleh kandungan kalsium. Phytate dalam oat, gandum dan bijirin penuh boleh menghalang penyerapan zat besi. Lepas tu kita ada minuman berkarbonat, kandungan fosfat dia, telur kuning, fosfatin dia dan juga ubat yang mengurangkan asid perut macam antacid dan juga ubat gastrik, dia boleh menghalang penyerapan zat besi. Digalakkan untuk tak ambil makanan yang tinggi zat besi dengan makanan yang ini, dan juga elak dekat-dekat dengan waktu makan ubat kita makan makanan ni lah. Kita jarakkan dalam 2 jam macam tu lah untuk mengelak dia menghalang penyerapan lah. Itu saja. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Saya pass balik kepada moderator kita. Okey. Terima kasih kepada Cik Rizati atas perkongsian tentang makanan yang boleh meningkatkan kita punya hemoglobin lah. Okey, tampaknya daripada makanan yang disenaraikan tadi tu, saya tengok macam semua makanan ni ada dalam kita punya masyarakat kita lah. Maksudnya kita senang dapat lah.
Untuk kita tambah zat besi, contoh khususnya kita boleh beli pelbagai makanan yang kita boleh dapatkan di supermarket ataupun di pasar. Jadi macam tak ada alasan lah selain daripada kita makan ubat yang diberikan oleh klinik, kita juga perlu makan makanan-makanan yang tinggi zat besi.